Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Rabu 20 Mac 2024. Expo Tatu Antarabangsa Kuching 2024 yang akan diadakan pada 5 hingga 7 April ini di Dewan Persatuan Dayak Bidayuh Kebangsaan Kuching sasar 5,000 pengunjung. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Snodan Lawan memberitahu ia berikutan sambutan menggalakkan pada penganjuran kali pertama iaitu pada 2022 yang mencatatkan lebih 4,000 pengunjung. Katanya expo tersebut merupakan penganjuran kali kedua dan pertama kali disokong sepenuhnya oleh kementeriannya. Sebanyak 45 tatu artis akan mengambil bahagian dalam expo 3 hari tersebut, antaranya tatu artis dari Holland, Sweden dan India. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa sidang media di Kuching semalam. Selain itu, terdapat 12 kategori cipta tatu akan dipertandingkan, antaranya seni tatu tradisional, tatu Borneo moden dan hasil kerja mesin gaya tribal. Ujarnya lagi terdapat sesi pembuatan tatu tradisional yang menggunakan peralatan nenek moyang kaum Iban, Kayan dan Kenyah. Taktik baharu pengedaran dadah seberat 21.7 kg menggunakan tong gas di Sarawak tumpas selepas kegiatan mereka berjaya dikesan polis. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Kau Kok Chin, taktik tersebut terbongkar selepas rumah kegiatan mereka di Miri telah diserbu pada Ahad lalu. 4 lelaki dan 2 wanita berumur antara 28 hingga 50 tahun ditahan di rumah tersebut dengan seorang didapati positif dadah. Pemeriksaan telah menjumpai dadah jenis metafetamin atau syabu seberat 21.7 kg disembunyikan dalam tong gas dengan nilai pasaran RM716,000 untuk kegunaan sehingga RM108,000 penagih. Rampasan turut melibatkan wang tunai berjumlah RM52,000, barangan kemas RM54,000 dan 4 buah kenderaan iaitu 2 buah pacuan 4 roda dan 2 buah kereta sedan yang menjadikan keseluruhan nilai rampasan bernilai RM1.2 juta. Siasatan mendapati ahli sindiket mula aktif awal tahun ini mengupah pengantar mengambil bagasi yang mengandungi dadah di lapangan terbang sebelum dimasukkan ke dalam tong gas yang sepatutnya ke Sri Aman. Jadi di sini kita percaya barang yang disampaikan ini adalah diguna untuk permintaan negeri jiran bersempadan dengan kita. Ya, bersempadan kita. Sebab kalau kita lihat dari segi demand di sebelah negara jiran kita itu adalah tinggi. Kalau di sini dia punya nilai 1 kilo 33,000 kan. 33,000 untuk syabu atau mek. Tetapi di sana boleh up to sampai 3 kali ataupun hingga kalau demand tinggi, tak ada stok, boleh pergi sampai 5 kali. Datuk Kau berkata demikian kepada media di Ibu Pejabat Polis Kontinu Sarawak di Kuching. Kesemua suspek direman bermula 18 hingga 21 Mac bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, dalam sidang media yang sama, Datuk Kau Kok Chin berkata seorang lelaki tempatan berusia 25 tahun turut ditahan dalam satu serbuan berasingan di Bintulu pada 11 pagi semalam. Menurutnya, menerusi kenyataan media tambahan menyatakan ia merupakan hasil serbuan dan berjaya menemui dadah jenis metafetamin seberat 10 kg berada dalam kereta dipandu suspek. Polis kemudian bertindak menyerbu sebuah rumah kedai dan merampas 170 paket jus dipercayai serbuk ekstasi dan 577 gram pil ekstasi. Nilai rampasan dadah dalam kedua-dua serbuan adalah bernilai RM412,000 dengan anggaran dadah boleh digunakan seramai hampir 70,000 penagih. Turut dirampas sebuah kereta import bernilai RM150,000 seutas jam tangan jenama Rolex bernilai RM37,000. Sebekas cawangan pelawan mengagihkan 1,000 bungkus bubur lambuk kepada orang ramai bersempena bulan Ramadan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Michael Tiang Minti berkata ia merupakan program tahunan seberkas dan turut mendapat kerjasama daripada Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Merah serta Balai Polis Sungai Merah. We Sabakas Pelawang give full support and many members are from the university students from UTS.
They also first time they participate in this. They find this very refreshing. They also understand this is very meaningful. How we care for each other the bulan Ramadan. And not only bulan Ramadan, from here onward, Hari Kawai, Hari Tahun Baru Cina, we also have all kinds of programs. This is good for Sarawak multiracial, multi-religious community. We get to know each other better. Beliau ditemui pemberita dalam program agihan bubur lambuk di persimpangan Stadium Terbuka Sibu semalam. Tambah beliau, program sebegini dapat menyemarakkan lagi silaturahim, khususnya agar semua dapat memahami budaya kaum masing-masing. Jalinan kerjasama Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak RTM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sarawak terus diperkukuhkan demi memastikan masyarakat umum sentiasa mendapat maklumat sahih, tepat dan cepat. Menurut Pengarah Penyiaran Sarawak Wan Ahsan Wan Hamad, RTM sebagai media siaran utama kerajaan memainkan peranan besar dalam menyampaikan maklumat berkaitan segala inisiatif kerajaan melalui agensi-agensi di bawahnya seperti APM, khususnya dalam isu keselamatan awam. Yang pentingnya maklumat ataupun apa yang dilaksanakan oleh APM dapat diketahui oleh masyarakat umum dan hubungan antara RTM dengan APM ini dalam penyaluran maklumat, pembekalan maklumat itu sendiri dapat dipertingkatkan. Ini yang penting. Dalam pada itu, Pengarah APM Sarawak Muhtaz Ahmad pula berkata jalinan kerjasama RTM ini amat penting untuk memastikan maklumat yang disampaikan kepada masyarakat adalah tepat dan sahih. Memang sekarang ni cabaran kita tentang penyebaran maklumat, tapi kebetulan dan kerjasama kita dengan RTM ni cantik kerana kita memberikan maklumat yang tepat. Selain daripada kepantasan memang perlu, tapi ketepatan memang sangat perlu. Terdahulu, Pengarah APM Sarawak menerima kunjungan hormat rombongan RTM Sarawak diketuai oleh Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Wan Ahsan Wan Hamad. Perjumpaan tersebut bertujuan mengeratkan hubungan antara kedua belah pihak selain menyerahkan permohonan lanjutan dan pendaftaran baharu anggota Sukarelawan Civil Defence Auxiliary CDA dalam organisasi RTM Sarawak sebagai pasukan respon awal kecemasan. Setakat ini 60 orang anggota Sukarelawan CDA RTM Sarawak di seluruh negeri termasuk 15 anggota baru mendaftar pada tahun ini. Sarawak Forestry Corporation SFC sedang melaksanakan operasi buaya di sepanjang Sungai Sarawak sehingga 27 Mac ini. Menurut hantaran di laman Facebook, SFC memaklumkan operasi nyah buaya tersebut yang telah bermula 14 Mac lalu dijalankan berikutan aduan orang awam tentang kemunculan buaya di kawasan-kawasan yang terbabit. Sungai-sungai berhampiran Kampung Bintawak, Kampung Puloh, Kampung Semarang, Petanak, Kampung Tupong dan Kampung Kude merupakan antara kawasan operasi tersebut. SFC berkata seramai 6 anggota penguatkuasaan dan pelindungan dari pejabat wilayah Kuching terlibat di dalam misi menjejaki serta menangkap buaya. Ia bertujuan untuk mengurangkan populasi reptilia itu di sepanjang sungai terbabit. Kaedah seperti pemasangan pancing dan penggunaan senjata api digunakan sepanjang operasi dijalankan. SFC menambah tiada buaya yang dikesan setakat ini. Sungguhan itu, SFC memohon agar penduduk kampung terlibat memberi kerjasama sepenuhnya untuk memastikan operasi tersebut berjalan lancar dan selamat. Dian Daus Lewis 8 tahun sedang giat mempersiapkan diri memetaruhkan nama Sarawak dalam World Championship of Performing Arts 2024 di Long Beach, California, Amerika Syarikat yang akan diadakan penghujung Jun depan. Ayahnya, Louis Lansam, memberitahu mereka sedang mencari guru tari budaya yang berpengalaman untuk memperhalusi tarian yang akan dipersembahkan Dion kelak. Ujarnya setiap bulan sebelum pertandingan mereka akan berulang alik ke Kuala Lumpur untuk pratonton oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Beliau memberitahu demikian semasa sidang media di Kuching semalam. Terdahulu, Dion meraih kemenangan pingat emas kategori tarian junior dalam Grand Final Malaysian Championship of Performing Arts 2024 pada Januari lalu. Dion akan bertanding dalam 2 kategori iaitu kategori seni, tari terbuka dan etnik. Dalam pada itu, kata Louis Lansam, mereka sedang mempertimbangkan untuk menambah satu lagi kategori untuk mengetengahkan bakat Dion iaitu melalui kategori tarian moden. Turut hadir dalam sidang media tersebut ialah Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan.
Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.